Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sihat dan alhamdulillah hari ini kita dapat menyambung kembali perbincangan kitab Wiqayatul Insan kita yang pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang berkenaan dengan ihtiqarul muslim ataupun menghina muslim yang lain. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan pintu masuk syaitan yang berikutnya. Dengar pintu masuk syaitan ni macam seram pula kan? Tak apalah, bolehlah juga kan. Cuma di sinilah kita lihat bagaimana pintu-pintu ini dia sebenarnya merupakan sesuatu yang perlu kita usaha untuk kita tutup agar kita ni dengan syaitan tu ada gap lah. Taklah kita dekat dengan dia, dia pun tak dekat dengan kita. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan bincangkan pintu yang berikutnya. Pintu ini bertajuk ataupun dipanggil sebagai meremehkan dosa. Okey, meremehkan dosa. Dan di sini pada muka surat 348 kita dapati Syekh Abdul Salam Bali beliau membincangkan bab ini dengan membuka satu perenggan lah untuk kita fikirkan, iaitu beliau mengatakan di sini di antara pintu masuk syaitan untuk menggoda manusia adalah mendatanginya dengan mengatakan ini hanya dosa kecil. Ini masih ringan. Jadi ada satu dialog lah bila kita nak buat satu dosa kan. Dosa itu kemudian syaitan ni dia akan datang, dia akan goda kita. Lalu dia akan cakap dengan kita, lah benda ni kecil je, tak load pun kita buat je lah, jangan risau buat je. Macam itu kan. Dia akan mula masuk dan memberikan kata-kata semangat untuk kita melakukan dosa tersebut. Jadi ini antara dialog yang kalau sekiranya kita pegang, dia merupakan dialog menunjukkan kita meremehkan dosa yang yang kita nak lakukan itu tadi. Maka bila disebutkan kan dengan kata-kata yang sedemikian, iaitu ini hanya dosa kecil, dosa ringan saja kan, buatlah, tak ada masalah, tak ada problem pun kalau kita buat dosa kecil ni. Sehingga pada masa itu syaitan bila kita lakukan apa yang diperintahkan kepada kita tadi kan, ataupun yang dia cuba goda kepada kita, maka dalam hal itu syaitan dia akan mampu menjerumuskan kita ke dalam kubangan dosa. Dengan meremehkan dosa-dosa yang telah dilakukannya, dia pun melakukan pelbagai macam dosa dan ini melanggar larangan dan hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Baik, tapi kita kena faham dalam hal yang situasi itu tadi, bila seseorang dia berjaya menolak dialog tadi ataupun godaan-godaan tadi, disebutkan dia sebagai seorang Muslim yang cerdik, Muslim yang bijak. Sebab itu pada perenggan yang berikutnya disebutkan bahawa namun seorang Muslim yang cerdas dan boleh berfikir, dia akan sentiasa memelihara dirinya dari pelbagai dosa kecil dan besar. Maknanya begini, kita ni bila namanya dosa, kita jangan fikir dia besar ataupun kecil. Kalau dia kecil sekalipun, bermakna kita ada tanggungjawab untuk menjaga diri kita ataupun menghalang agar kita melakukan dosa kecil itu tadi. Kerana begini sebab melakukan dosa kecil akan menuntun seseorang melakukan dosa yang besar. Mula-mula kita akan buat dosa yang kecil. Tapi daripada dosa yang kecil itu, dia akan bawa kita kepada dosa yang besar. Yang mana di sini dikata, bahkan apabila dosa-dosa kecil dia menumpuk ataupun dia bertimpit lah dalam diri kita, dia akan membinasakan orang tersebut. Dan ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, yang mana hadis ini daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi pesan kepada kita, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub.
Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqarati dhunubi mata yu'khaz biha sahibuha tuhlikha. Nabi kata begini ya, janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, iaitu perumpamaan orang yang buat dosa kecil ini, dia seperti satu kaum yang turun pada satu lembah bukit kan, pada satu lembah bukit, yang satu datang membawa kayu dan yang satu lagi membawa kayu yang lain. Hingga mereka membawa kayu yang dapat memasak roti mereka, yang mana mereka jadikan dia untuk buat memasak makanan. Dan Nabi kata di sini, sesungguhnya dosa-dosa kecil, jika dilakukan terus-menerus oleh pelakunya, nescaya akan membinasakannya. Maknanya begini ya, Muslimah, kita, bila kita buat satu dosa kecil, dia umpama kita kumpul ranting-ranting yang kecil untuk kita buat bahan membakar. Kita bagilah ada kumpulan A, contoh kita masuk dalam hutan. Ada kita bagikan kepada 3 kumpulan. 3 kumpulan ni, kemudian setiap kumpulan kita kata okey, setiap kumpulan ni ada 3 orang. Setiap 3 orang cari satu sahaja ranting yang kecil. Kemudian kita berpisah. Berpisah tu maksudnya semua orang pergi ke tempat masing-masing lah, cari kayu kan, cari ranting sebagainya. Kemudian bila datang semula ke kemah masing-masing, kemah kita tadi kan, semua orang bawa satu kayu. Satu kayu yang kecil, bila dikumpulkan, setiap orang tadi, 3, ada 9. 9 orang bawa satu kayu, ada 9 kayu. 9 kayu tu tadi, bila kita cuba buat satu bahan untuk membakar, dia mampu untuk menjadi api yang besar. Ini bahayanya dosa kecil. Dosa kecil, hari ini kita buat satu. Lusa kita buat satu. Tulat kita buat satu lagi. Akhirnya berkumpul pada diri kita. Bila dia berkumpul, dia akan jadi besar. Besar, dan itu yang Nabi kata, dia akan membinasakan diri kalian. Dosa itu dia akan membinasakan diri kita kerana apa? Daripada dosa itu, dia akan buat kita rasa selesa dengan dosa-dosa yang kita buat. Yang akhirnya, bila kita nak buat dosa yang lain, kita rasa dah tak ada apa-apa dah. Kita rasa okeylah. Hari tu pun semalam saya dah buat dosa juga kan. Tak ada apa pun. Esok kita buat lagi. Lusa kita buat lagi. Dia akan jadi sedemikian dan akhirnya kita buat dosa demi dosa tanpa kita sedar bahawasanya ini adalah kebinasaan. Kebinasaannya apa? Ialah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan azab siksa api neraka kepada kita. Sebab tu kita jangan ambil remeh dengan dosa kecil. Dosa kecil ni kan Nabi SAW pernah pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal." Wahai Aisyah, hendaklah engkau berhati-hati dengan dosa-dosa kecil. Kenapa Nabi pesan begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha? Kerana dosa-dosa kecil ini Nabi kata, "Fa inna laha minallahi taliban." Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu nanti dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dituntut ni akan kita ni yang buat dosa kecil tadi kan akan diminta dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya tentang apa yang kita buat. Sebab dalam hidup kita ni tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan pada hari kiamat kelak. Kita buat sekecil-kecil dosa, sekecil-kecil amal kebaikan, sekecil-kecil dosa dan sekecil-kecil amal kebaikan, itulah Allah juga akan berikan balasan kepada kita. Jadi kita ni jangan lihat yang besar sahaja ya. Yang kecil ni juga perlu kita perhatikan. Sebab tu topik di sini jangan remehkan perbuatan yang dosa yang kecil itu tadi. Kerana kena ingat dalam surah Az-Zalzalah pada ayat yang ke-7 dan ke-8, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Allah pesan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat satu yang sekecil biji zarah daripada kebaikan, maka dia akan melihat balasannya. Maknanya Allah akan beri balasannya. Okay? Kebaikan tu kecil tapi Allah akan beri balasannya. Di hari kiamat kita akan nampak. Yang mana nanti di hari kiamat kita pun tak sangka. Tak sangka ya saya buat benda kecil macam itu. Allah berikan kepada saya dengan balasan. Maknanya balasan dan ganjaran yang baik untuk saya.
Kita tak pernah sangka tau muslimah. Allah berikan dengan balasan yang sedemikian rupa. Walaupun sebenarnya benda tu kecil sahaja. Okay? So sebab itu di sini ya, kalau perkara yang baik, yang sekecil-kecilnya Allah berikan balasan, bermakna perkara yang buruk, yang kecil juga kita buat, Allah juga akan berikan balasan kepada kita. Sebab tu kita ni jangan suka-suka sembunyikan kasut orang kan dekat masjid. Kadang-kadang ni kita geram dengan makcik tu, dia cop tempat tu. Kata makcik tu nanti dia balik, aku sembunyikan kasut dia. Ni tak baik tau buat macam tu. Ada tau berlaku dekat masjid kan, sebab kita sakit hati. Orang letak-letak tisu dekat kerusi, dekat seat ni kan, sebab dia cop untuk member dia kan. Maksud kata nanti makcik tu aku sembunyikan kasut dia. Ini dosa kecil ni. Tak boleh kita buat sedemikian. So kita janganlah kan sakit hati sangat dengan makcik tu sampai kita ambil kasut dia sembunyikan, makcik balik jalan kaki. Dah kita gelakkan dia kan, kiki macam tu. Tak bagus ni kita buat sedemikian. Tak boleh. Bermakna kita ni kena jaga. Sebab banyak dosa-dosa kecil ni, hari ni kita buat kan benda tu. Mungkin di kemudian hari, kerana kita dah begitu selesa dengan dosa yang kecil kita buat tadi kan, dia menyebabkan kita akan buat dosa yang lebih besar. Contohnya, hari ini, kita sekarang ni banyak dah stay home kan. Stay home tu buat apa saya? Memanglah soal-soal kita buat kerja ni banyak, soal kerja rumah ada, kerja office ada, semua kita buat. Budak-budak lagi kan. Tapi mungkin ada orang dia stay home betul-betul dia stay home. Maksudnya, dia tengok apa? Dia tengok Netflix ke apa kan? Tengok TV, tengok apa-apalah cerita, dia marathon lah, tengok cerita-cerita kat TV ke apa kan? Dia rasa tak boleh keluar rumah tu. Inilah masa dia untuk dia balas. Ini dinamakan sebagai membuang masa. Membuang masa adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Kita perlu jadi seorang Muslim yang mengisi masa kita dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kenapa membuang masa ini dilarang? Membuang masa hari ini ialah kita tengok TV kan kadang-kadang. Bila kita tengok TV dan keadaan yang membuang masa itu tadi, mungkin kita meninggalkan solat kita. Itu yang kita kata, benda yang kecil kita buat yang kita rasa dia tidak mendatangkan apa-apa masalah, tapi kemudiannya dia akan mendatangkan satu problem yang lebih besar. Perkara yang binasakan diri kita. Sibuk sangat nak tengok TV tadi kan. Sekejap lagi, sikit lagi. Masuk waktu asar. Kita tak apa, sikit lagi. Tiba-tiba masuk maghrib. Sebab apa? Nak habiskan episod tu punya pasal. Itu masalahnya. Kita buat satu benda yang kecil tadi, yang kita rasa dia tidak mendatangkan satu masalah, tapi akhirnya dia bawa kita kepada kebinasaan. Kebinasaannya apa? Kita meninggalkan solat yang menjadi kewajipan kita sebagai seorang Muslim untuk kita laksanakan. Menyebabkan kita habis waktu solat tu tadi. Kita terus, ini sengaja ke tak sengaja saya tanya? Ni kalau tanya, jawab pun saya tak dengar. Sengaja ke tak sengaja? Jawablah sendiri masing-masing kan? Sendiri pun tahulah apa jawapannya. Susah nak cakap. So kalau itu yang kita lakukan, bermakna kita sebenarnya sengaja meletakkan diri kita pada keadaan yang membinasakan tu tadi. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita, jangan remehkan. Jangan kita remehkan sesuatu yang kecil. Kerana dia akan bawa kita melakukan satu perkara yang lebih besar. Yang akan membinasakan diri kita. Sebab itu Luqman menasihatkan kepada anaknya. Okay? Dalam surah Luqman itu sendiri pada ayat yang ke-16. Ada satu ungkapan nasihat yang Luqman berikan kepada anaknya. Iaitu Luqman kata kepada anaknya, Ya bunayya, innaha intaku mithqala kharbatin, intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Yang mana maksudnya, wahai anakku, Luqman pesan kepada anak dia, jika sekiranya engkau melakukan sesuatu perkara yang kecil, dosa yang kecil ni kan, walaupun engkau lakukan ia di dalam batu, ataupun kita buat dia, kemudian kita tutup ia dengan batu, contoh. Au fis samawat, kita buat satu dosa yang kecil, kemudian dosa itu dia jadi tak nampak bila diangkat ke langit contohnya. Au fil ard, ataupun di bumi ini kita timbuskan dengan tanah dan sebagainya untuk supaya orang lain tak nampak. Tapi jangan lupa, ya'ti bihallah. Allah akan datangkan balasannya kepada kita. Maknanya, kita buat dosa yang kecil tadi kan, walaupun dalam batu ke, dekat atas langit ke, dekat dalam bumi sekalipun, Allah tetap akan nampak
Allah tetap akan balas dosa tu. Kita tak ada tempat untuk sembunyi. Di hari kiamat, kita ada kata, oi, Allah nampak ke? Tak boleh cakap gitu. Sebab Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui. Walaupun apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Dan setiap apa sesuatu yang kita lakukan, sekecil-kecil itulah yang akan Allah tunjukkan kepada kita di hari kiamat kelak. Dan akan Allah balas kepada kita. Okay? Sebab itu, bila kita lihat pada muka surat yang seterusnya, kita lihat di sini ya, Muslimah. Pada perenggan yang pertamalah di situ ada pendapat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya menyangka orang yang lupa terhadap satu ilmu yang pernah dia pelajari dikarenakan kesalahan ataupun dosa yang pernah dia lakukan. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud. Yang mana dia kata, kita ni kalau belajar, kemudian kita lupa dengan ilmu yang kita pelajari, itu kemungkinan besar ialah kerana dosa yang kita lakukan. Jadi cuba cek balik. Hari ni kan kita datang kuliah. Kita tak datang kuliah lah, sekarang dah tak boleh datang kuliah dah, Muslimah. Hari ni kita lihat, kita tonton kuliah dekat TV. Suara-suara pun nak hilang dah. Kita tonton kuliah di FB kita ataupun di YouTube dan sebagainya. Kita buat catatan. Kita dengar betul-betul. Kita buka kitab ni kan. Hari ni kita buka kitab Wiqayatul Insan. Ustaz kata muka surat 350. Kita buka muka surat 350. Tapi kemudian lepas tutup buku, malam tu tak ingat dah apa Ustazah. Dia bukan tunggu esok lusa ataupun setahun kemudian tau. Tunggu malam tu nanti. Ingat ke tak? Ataupun esok pagi lah. Atau esok pagi lah. Sebab kuliah kita pun malam kan. Esok pagi tunggu. Ingat tak? Lepas bangun tidur tu, ingat tak apa yang kita belajar semalam? Kalau ingat tu, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tak ingat tu, maknanya kena banyak muhasabah lagi kita ni. Kenapa saya tak ingat? Tadi-tadi tu agaknya, ada tak kita ngumpat orang? Ngumpat orang ni sekarang bukan depan-depan tau. Sekarang pun dah orang kata apa? Apa tu? Social distancing kan? Kita ngumpat orang dekat WhatsApp pun okey, boleh jadi. Ngumpat ni tak perlu tunggu kita nak social distancing ke tak social distancing ke apa kan, tak perlu dah. Dekat WhatsApp ke kat mana-mana, buat je lah kita, tak kisah. Ngumpat gitu, suka ni. Itu kita punya favourite kadang-kadang kan. Ngumpat cakap sana, cakap sini. Ya Allah. Kau tahu, si Senah tu, saya sikit Senah, marah kawan saya tu. Senah tu kan. Kau tahu Senah tu, semalam, dahsyat dulu, pompang dekat WhatsApp. Dalam keadaan kadang-kadang kita tengok kuliah dekat YouTube ke apa kan, dalam masa yang sama kita sempat lagi ni. Ngumpat dekat WhatsApp kita, pompang tu kan. Ini masalah dia. Yang kita tak sedar. Okay, kita ada buat satu benda kebaikan, iaitu kita sedang mengikuti kuliah ataupun pengajian kan, tapi dalam masa yang sama, kita buat satu kejahatan ataupun satu dosa, yang mana dosa itulah yang menyebabkan ilmu bila dia nak masuk pada diri kita, dia terpantul balik. Kerana kemaksiatan yang kita buat. Dia tak melekat. Kita mungkin ada hafal ayat Al-Quran kan, bila kita sedang belajar tadi kan, kita hafal ayat Al-Quran, saya ingat lah Ustazah baca ayat ni pada surah yang sedemikian, ayat sedemikian, kita dah hafal lah tadi. Tapi kemudian kita ingat balik, kenapa tak ingat? Cuba cek balik, ada tak benda yang kita buat yang menyebabkan ilmu tu tadi dia diangkat semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kena ingat, ilmu ini adalah cahaya. Al-ilmu nur. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah dia tidak akan masuk ataupun memberikan petunjuk kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Ramai antara kita lupa tentang hal yang sedemikian. Kita nakkan satu kebaikan, tapi dalam masa yang sama kita melakukan satu dosa. Sebab tu tak boleh untuk kita remehkan dosa-dosa walaupun ianya adalah dosa yang kecil. Kerana daripada dosa yang kecil itu tadi, dia boleh menyebabkan kita menghindarkan diri kita untuk melakukan kebaikan, ataupun kebaikan yang dah kita ada pada diri kita, dia akan menyebabkan hal itu terlenyap. Contohnya ilmu yang kita miliki. Okay? Sebab itu, di sini Syekh Abdul Salam Bali, dia menasihatkan kepada kita, dia kata apa? Sesungguhnya meremehkan dosa kecil merupakan salah satu petunjuk lemahnya iman kita. Iman kita ni kan Muslimah, dia yazidu wa yanqus. Dia naik dan turun. Cuba bayangkan, kita kan kadang-kadang ada satu masa, kita ni nak buat amal soleh, rasa nak qiyamul lail seminggu, rasa macam tu kan. Rasa nak puasa je sebulan tu. Rasa nak buat baik je. Rasa nak pergi kuliah je hari-hari. Sampai kan tak ada kuliah pun kita nak pergi kuliah juga. Kadang-kadang demikian. Sebab apa? Keimanan kita pada tahap yang tinggi tau.
Tapi kadang-kadang ada satu masa keimanan kita pada tahap yang rendah. Bila keimanan kita pada tahap yang rendah inilah, kita rasa, oh dia punya malas, na'udzubillah. Malas dia tu, tak tahulah. Nak bangun subuh pun jadi macam beratnya lah. Tak subuh boleh tak? Kadang-kadang pagi semikan kita ni. Tak subuh boleh tak Ustazah? Tak boleh kan? Like, unless lah kalau kita ni dalam keadaan yang uzur kan. Tak boleh bangun ke apa kan? Itu tak apalah. Ataupun kita dalam period ke apa tu kan? Tak kisahlah. Tapi kita tak boleh. Kita kena bangun juga. Bangkit juga untuk buat solat subuh. Ataupun kita rasa nak geram, kita ni geram tu, dalam keadaan keimanan kita yang menurun tu, rasa nak, rasa nak ngumpat orang je hari-hari, rasa macam tu kan. Susah juga kita ni kadang-kadang ni. Ini yang merupakan petunjuk bagi diri kita, untuk kita kata bahawasanya, oh kita dalam keadaan yang iman semakin melemah. Tapi, bila kita tahu keadaan kita sedemikian, inilah masanya untuk kita bangkit semula, agar keimanan kita yang berada di bawah tadi kan, kita angkat ia sedikit demi sedikit. Bagaimana? Dengan amal soleh. Jangan berhenti lakukan amal soleh. Kalau keimanan kita berada pada peringkat yang lemah, terus kita stop. Tak pergi kuliah langsung. Tak buat amal soleh langsung. Kan kita ikutkan rasa kita. Sebab tu ada kata-kata kan, orang Melayu suka kata, kalau ikut rasa, badan binasa. Kan? Ikut hati mati. Jangan ikutlah. Kalau ikut hati kita mati, kalau ikut rasa kita binasa, jangan ikut. Sebab itu kalau iman kita pada tahap yang rendah tadi, jangan ikutkan rasa. Jangan ikutkan rasa. Bangkit, buat terus amal soleh. Buat terus. Tak apalah, malas pun malas lah. Tapi sikit pun sikit, jadilah. Kalau dapat sikit tu, Alhamdulillah. Itu dah bagus lah untuk kita. Sebab daripada kita tinggalkan langsung, inilah yang akan menyebabkan syaitan terus. Bagus, tepuk tangan. Aku berjaya, engkau kalah. Itu jadi masalah. So kita jangan tinggalkan perbuatan-perbuatan baik itu tadi. Sebab itu, bila kita tahu kan dalam keadaan kita, keimanan yang merendah tadi kan, dan kita nak kuatkan balik keimanan tersebut, maka kita lakukan amal-amal soleh. Bila kita lakukan amal-amal soleh ini, bermakna kita faham. Ini adalah kerja syaitan ni sebenarnya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Allah ni, muslimah, Allah tak pernah sembunyikan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh pihak musuh. Terutamanya syaitan. Dalam Al-Quran, Allah beritahu kepada kita apa yang syaitan lakukan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa tu tadi. So, bila kita jadi orang yang beramal soleh ni antaranya ialah kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kita akan tahu. Bila dalam keadaan kita lemah tadi, kita kena bangkit dengan amal soleh kerana apa? Kita tahu bahawa syaitan sedang memberikan godaannya kepada kita dan dia hendak menuntun kita ataupun dia hendak memimpin kita supaya kita terus masuk ke dalam kebinasaan yang telah dia plan, yang dia rancang untuk kita masuk tu tadi. Jadi kalau kita bangkit, terus kita buat amal soleh, inilah yang akan menjadikan kita orang yang menang. Syaitan itu dia akan jadi orang yang kalah. Yang menyebabkan pintu yang hampir-hampir kita buka tadi kan, meremehkan dosa tadi kan, tertutup, yang akhirnya dia tak ada peluang pun untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Sebab itu Allah pesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Yang mana Allah kata, innama ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan itu dia mengarahkan kalian dengan dosa, dengan perkara-perkara yang keji. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan mereka ni akan cakap tentang Allah, tentang sesuatu perkara yang tak kamu ketahui. So kita kalau ikut, bermakna kita ikut apa yang syaitan perintahkan. Ataupun kita ikut rasa tadi kan, kita ikut apa yang syaitan perintahkan. Sebab itu yang dia hendak. Dan dalam surah yang lain, di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan dia dah rancang, dia dah buat plan supaya kita ni buat sesuatu yang menyebabkan kita akan masuk ke dalam dosa tadi. Dan plan dia yang paling mudah ialah bermula dengan bila kita berjaya meremehkan dosa kecil. Kalau kita berjaya meremehkan dosa kecil, di sinilah dia akan masuk kepada next step. Masuk kepada step yang kedua, ketiga, keempat, yang akhirnya kita akan terus meninggalkan amal soleh. Dan kita akan rasa buat dosa itu adalah perkara yang simple dan selesa. Okay? Kemudian, bila Allah kata, wala tattabi'u khutuwati syaitan tu tadi kan,
Jangan kalian ikuti jejak-jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah tegaskan dalam ayat ini, sesungguhnya syaitan itu bagi diri kalian adalah musuh yang nyata. Kita ni kalau tahu dia tu musuh kita, sekarang lah, jangan cakap pasal syaitan. Kalau cakap pasal syaitan ni kadang tak nampak. Kita kalau tahu kawan kita yang A tu, dia tu memang musuh kita. Dia memang rancang nak buat satu benda yang boleh membinasakan kita. Agak-agak kita nak dekat dengan dia ke tidak? Saya tak rasa kita akan dekat dengan dia. Kita nampak dia daripada jauh, kita akan sembunyi dan kita kalau boleh tak nak. Kalau dia ada friend dengan kita dekat Facebook apa, kita akan unfriend dia. IG kita akan unfollow dia. Kita akan block dia. Senang aja. Kita akan block dia. Kita tak akan berikan dia ruang langsung. Even dekat kita punya WhatsApp pun kita akan block number dia. Sebab kita tahu itu adalah musuh kita. Kita akan buat pelbagai macam cara supaya musuh itu tadi yang dah memang terang-terangan dia kata kita ni adalah musuh dia, dia akan buat kita jatuh, kita akan buat sesuatu supaya kita ni keselamat daripada dia. Itu kita sama manusia. Sekarang ni, Muslimah, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran. Syaitan itu adalah musuh kita. Dan bahkan Allah sendiri juga dah mengajarkan kepada kita bagaimana solusinya untuk kita agar tidak jadi musuh syaitan itu. Kan? Jangan ikut langkah dia. Bermakna inilah tanggungjawab yang perlu kita lakukan sebagai seorang Muslim. Untuk diri kita. Jangan ikut syaitan itu sebab dia musuh kita, tak boleh ikut. So kita tak perlulah sibuk-sibuk kan dengan apa perkara-perkara buruk yang diajarkan kepada kita. Maka di sini bila kita dah faham tentang hal-hal yang sedemikian, iaitu dia mengarahkan kita supaya melakukan benda-benda yang keji, antaranya ialah dia mengajarkan kita supaya kita meremehkan dosa-dosa kita yang kecil. Dosa-dosa kecil yang kita nak buat tu tadi kan, dia mengarahkan kita supaya alah ni dosa kecil, buat je lah, tak load pun kau buat, esok lusa boleh taubat kan. Mungkin dia kata semikian kepada kita. So kita nak ikut ke tidak? Sedangkan dalam masa yang sama kita tahu itu adalah musuh kita. Jangan ikut. Sebab Allah kata kepada kita, jangan ikut langkah mereka. Kalau kita ikut, kita sendiri yang telah membuka pintu itu tadi, yang menyebabkan kita termasuk dalam perangkap mereka. Okey, maka dengan itu kita hendaklah menjadi orang yang berusaha untuk menjauhkan diri dari melakukan dosa walaupun ia kecil. Bagaimana? Sebagaimana yang dah saya sebutkan tadi, iaitu dekatkan diri kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan kita rasa iman kita menurun. Jangan tinggalkan langsung amal soleh. Walaupun dalam keadaan keimanan kita menurun tadi kan, buat amal soleh itu tadi. Lawan keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita terjerumus kepada dosa. Okey? Dan dalam masa yang sama, carilah teman-teman yang boleh memotivasikan diri kita untuk terus beramal soleh. Kawan ini penting. Mungkin kan tadi kita kata amal soleh kita, iman kita dah turun. Kemudian kita tak ada motivasi untuk buat amal soleh. Tapi kemudian bila kita ada kawan yang baik-baik, kawan yang salihah, kawan yang soleh, kita nampak dia buat baik, kita pun rasa tak seharusnya saya tinggalkan amal soleh. Sebab kawan saya pun tak tinggalkan amal soleh itu tadi. Dan saya nak buat perkara yang sedemikian. Sama macam kawan saya. Inilah pentingnya kita ada orang yang baik di sekitar kita. Supaya kita tidak memandang remeh perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun ianya kecil, dan kita terus-terusan dalam melakukan amal soleh untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja untuk minggu ini, Muslimah yang saya kasihi. InsyaAllah kita akan sambung kepada pintu yang seterusnya pada minggu hadapan. Okay. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.